وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, syukurulillah. Kita sambung pengajian kita ke surat 19 ke 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin. Hukum syara', ya, hukum syar'i, hukum syara'. Apa dia hukum syara'? Pengertiannya khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil talabi aw al ibahati aw al wad'i lahuma. Baik, apa itu hukum syara'? Pengertian hukum syara' ialah titah perintah Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Maknanya titah perintah Allah Ta'ala yang bergantung, yang berkait ataupun yang diletakkan dengan perbuatan orang-orang yang mukallaf. Ya, sama ada dengan tuntutan, mana dengan tuntut, atau keharusan, ataupun perkara harus, ataupun hantaran bagi keduanya, ataupun perkara yang diletakkan pada keduanya, sama ada tuntut ataupun harus itu. Ya, jadi hukum syara' terbahagi kepada dua bahagian. Hukum syara' terbahagi kepada dua, iaitu hukum taklifi, ya, hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya, hukum taklif dan hukum wad', hukum wad'i. Jadi hukum syara' terbahagi pada dua, taklifi dengan wad'i. Ingat tu, hukum syara', taklifi, wad'i. Baik, hukum taklifi, maknanya hukum taklifi ada dua, sama ada talab, maknanya tuntutan, ataupun ibahah, itu mengharuskan. Ya, di bawah hukum taklifi ada pecah dua pula, iaitu talab dengan ibahah. Talab iaitu tuntutan, tuntut. Ya, tuntut tu maksudnya kena buat, kena tinggal. Itu tuntut. Ya, sama ada kena buat atau kena tinggal. Itu tolak. Tuntut buat atau tuntut tinggal. Ya, ibahah haruslah, keharusan. Keharusan ni dia tak ada satu je lah, keharusan. Baik, jadi di bawah tolak tadi itu dia terbit 4 hukum. Di bawah talab
terbitnya 4 hukum, menerbitkan 4 hukum, iaitu wajib, sunat, haram, makruh. Di bawah talab mana tuntut ada terbit 4 hukum. Apa dia 4 hukum? Wajib, sunat, haram, makruh. Dan di bawah ibahah, di bawah keharusan, 1 hukum, iaitu harus. Jadi total ada berapa hukum? 5 hukum. Hukum taklifi, jadi ada 5 hukum. Semuanya 5 hukum taklifi. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5 hukum sahaja. Jangan pula ditambah 1 lagi dijadikan hukum. Ditambah 1 lagi bid'ah, jadi pula ada pula hukum bid'ah, bukan hukum. Hukum taklifi hanya 5 sahaja. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Ada 5 sahaja hukum di bawah hukum taklifi. Carilah mana pun kitab fiqh atau usul fiqh sekalipun, hukum yang ditaklifkan, hukum syarak yang ditaklifkan kepada mukallaf, maknanya yang dituntut kepada mukallaf hanya ada 5. Semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari ini, 5 jenis hukum ini sahaja yang Nabi ajar. Mai orang baru ada tambah lagi 1 hukum, bid'ah. Bid'ah perkara lain, bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Jadi hukum taklifi 5 sahaja. Itu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Bid'ah kena tengok. Bid'ah dia pecah kepada berapa pula? Bid'ah pecah kepada 2. Ada tu Imam Izz Abdus Salam pecah kepada 5. Bid'ah yang haram, bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah tapi ikut hukum taklifi. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah harus. Itu Imam Izz Abdus Salam membahagi kepada 5. Begitu juga Imam Nawawi. Imam Syafi'i membahagikan bid'ah kepada 2. Bid'ah itu lain, bukan hukum taklifi. Ini nak kena jelas elok-elok. Ngajilah dalam mana-mana kitab fiqh, usul fiqh sekalipun, ini sahaja hukumnya. Tak ada perkara lain. Perkara tu kalau wajib, wajiblah. Perkara tu kalau sunat, sunatlah. Perkara tu kalau haram, haramlah. Cuma bila ada perkara yang baru yang tidak ada contohnya daripada Nabi, barulah kena cek usul periksa. Dia punya asasnya bagaimana, menyalahi atau tidak menyalahi syariat. Barulah kita boleh katakan perkara baharu itu adalah bid'ah. Bid'ah yang mana pula? Bid'ah dalam agama. Bid'ah contohnya dalam perkara yang fardu. Sembahyang subuh, usalli fardan subhi 4 raka'atin. Memang bid'ah. Memang bid'ah lah.
usalli fardhu subhi 4 raka'atin lillahi ta'ala. Bid'ah lah. Mana ada subuh 4 rakaat? Benda baik. La ilaha illallah. Tak mengaji macam tu. Subuh Nabi ajar 2. Memang itulah kefarduannya. Salah kan saya nak buat subuh 4 rakaat? Salah lah, menyalahi perintah. Barulah kita sebut benda tu bid'ah dolalah. Tak apa lah, kita lebihkan apa masalah ni? Tak boleh. Itu ibadah yang telah ditetapkan tata caranya. Ibadah yang telah tetap tata caranya. Subuh 2 rakaat. Mana ada khilaf? Ada khilaf cikgu. Subuh ulama ni kata 2 rakaat, ada riwayat kata subuh 3 rakaat. Tak ada. Barulah boleh kita kata perkara itu bid'ah yang dalalah, sesat. Bawa ajaran baru. Usolli fardhu zuhri 8 rakaat, 8 rakaat pula dia bawa zuhur. Memang sesat dah. Faham? Sebab tidak ada khilaf. Memang itu ketentuan ibadahnya. Saya nak puasa Ramadan bulan Syaban, boleh? Tak boleh. Puasa Ramadan dalam bulan Ramadan lah. Apa salahnya saya buat awal? Nanti bulan Ramadan saya tak payah puasa dah. Itu barulah bid'ah. Faham? Kalau tak faham lagi tak tahu lah. Tapi kalau orang nak buat tahlil, tahlil tu apa dia tahlil? Tahlil tu majlis baca Yasin, majlis baca apa? Baca 3 kul, baca amanah Rasul, zikir la ilaha illallah dalam majlis tahlil tu. Nabi tak buat itu. Memang Nabi tak buat. Nabi tak ada buat satu majlis tahlil. Nabi tak buat. Nabi memang tak buat majlis tu. Tetapi majlis yang ada riwayat yang sahih, majlis yang di dalamnya ada zikrullah, ada bacaan Al-Quran, itu adalah salah satu majlis yang diberkati, dirahmati, dinaungi oleh malaikat. Dahlah. Jangan pula buat benda haram dalam majlis tu. Haram lah. Tapi kalau majlis kita berkumpul macam ni, tengah-tengah mengaji ni, habis mengaji, kita buat tahlil ringkas sikit lah contoh. Tak ada masalah. Sebab perkara itu tidak berlawanan, tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul. Baca Yasin, baca Yasin. Dosa ke baca Yasin? La ilaha illallah. Baca Yasin dosa. Nak petikai apa lagi? Orang baca Yasin tak kira lah dia nak baca malam Jumaat ke, dia nak baca malam Sabtu ke, tak kisahlah. Itu satu inisiatif para ulama. Terhimpun ramai-ramai baca. Dalam 40 orang tu kurang-kurang ada yang makbul doanya. Baca seorang-seorang kita tak tahu. Tapi bila ramai-ramai tengok, kalau kita solat jenazah, walaupun sikit tapi dibuatkan banyak saf. Sebab kan nakkan doa jamaah itu untuk si mayat. Mungkin dalam ramai-ramai itu ada yang Allah Ta'ala makbulkan. Jadi pada malam kenduri tahlil tu mungkin ramai-ramai ada doa orang soleh.
yang Allah Ta'ala angkat. Kita minta doa supaya Allah Ta'ala luaskan kuburnya, angkat seksa kubur, ampunkan dosa si mati. Itu semuanya tuntutan agama, mendoakan untuk orang lain. Nak cakap, aduh, kan? Payah tu. Bila-bila dah sentuh sikit, dia melarat nafis tu. Ya, sebab kita nak kena terang, jelas, nyata ilmu yang kita ambil, yang kita pelajari. Ya, nak kena terang, jelas, nyata, elok-elok. Ya, nak kena faham, ngaji betul-betul. Ya, kita bukan buat benda baru, benda selagi dalam ruang lingkup landasan syariat Allah dan Rasul, masih lagi ada perbahasan, masih lagi ada dalil, masih lagi ada nas yang menjadi sandaran serta rujukan, maka jalanlah. Tak usahlah pertikaikan, buat gaduh, buat cari gaduh je. Ya, ulama dulu semuanya dah tapis dah. Ulama takkanlah dulu tak ada ulama. Baru 10-20 tahun ni baru ada ulama kat tanah Melayu yang memperjuangkan Quran Sunnah. Amboi, hebat sangat dia macam tu kan. Taklah. Ya. Semuanya berdalil, semuanya berhukum. Ya, hukum syarak. Ya, macam kalau orang Negeri Sembilan, dia kuat adat dia, adat yang bersendikan syarak. Ya. Kalau yang tak bersendikan syarak, tak boleh terima juga. Sebab itu dalam usul fiqh ada adat yang dijadikan hukum. Ada 3 atau 4 jenis adat. Adat yang teradat, adat yang dijadikan ibadat. Dah bukan jadi ibadat macam mana? Adat yang tidak menyalahi ibadat. Maknanya salah satu adat itu dia tidak menyalahi ibadat ataupun tidak menyalahi syarak. Ya, adat yang teradat. Jadi dia ada beberapa jenis hukum adat yang diterima di dalam fiqh. Dalam fiqh tu ada dia punya perbahasan dia. Adat setempat, kita tak boleh nak hukumkan satu tempat dengan tempat yang lain mengikut uruf satu tempat. Adat kebiasaan satu tempat, selagi mana dia tidak menyalahi hukum syarak, maka dia diterima. Itu adat. Sebab adat. Jadi adat tu kalau menyalahi syarak tak boleh lah. Ya, adat-adat yang orang kata apa, tengok adat ni hampir sama dengan Hindu, hampir sama dengan orang India ke orang Hindu ke. Tengoklah adat macam mana. Kalau perkara itu hampir sama tapi tidak menyalahi syarak, tidak ada masalah. Adat, maklumlah adat. Apa lagi adat? Kita makan roti canai. Orang India pun makan roti canai, tapi tak boleh nak makan roti canai. Adat juga tu, adat cara makan dia. Jadi kena tengoklah secara meluas, janganlah sempit sangat, cetek sangat pemikiran tu. Contoh, yang adat-adat selagi tidak menyalahi syarak, syariat, maka diterima. Itu adat. Yang ada pun yang masalah yang tadi kita sebut, masalah buat kenduri tahlil, ini masalah Rabiul Awal, dah masuk bulan kelahiran Nabi, orang sambut maulud Nabi pun dia perhatikan. Orang sambut maulud Nabi, Allah Akbar. Ya, jadi perkara-perkara yang kita dah bagi tahu sebelum ni kan, tentang maulud Nabi apa semua dah huraikan, ulama dah bahas dah macam-macam. Ya, satu perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi,
tetapi perkara itu masih lagi dalam ruang lingkup syariat, dibenarkan, diizinkan, diharuskan oleh syariat, maka kita tak boleh mengatakan perkara itu bid'ah yang sesat, haram ataupun berdosa dan sebagainya. Itu sama sekali salah cara menghukum, ya, macam-macam. Ya. Dalam media sosial saya lihat dalam kita menyambut Maulid Rasul tu, ada netizen lah yang dahulu lah tu. Dia kata dalam Maulid tu kita muji Rasulullah ni, Nabi Muhammad ni lebih kan. Kita terlampau kagum lah, takut nanti bimbang kita menganggap Nabi Muhammad ni seperti orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dia kata macam tu pula. Dia kata jangan kagum sangatlah, jangan puji lebih-lebih sangatlah. Macam tu dalam media sosial je kan. Dah ada bukti dah. Dah ada bukti dah daripada zaman selepas Qurun ketiga sampai pada hari ini, orang kata Nabi itu anak Tuhan. Ada tak? Ada tak dalam sejarah? Itu dah namanya sangkaan yang direka, tahu, sangkaan buruk yang direka-reka, yang tak masuk akal langsung. Mana ada lagi orang puji Nabi, kata Nabi Muhammad ni, minta maaf saya sebut ya, orang sampai kata Nabi Muhammad adalah anak Tuhan. Ada tak pernah dengar? Tak ada. Pujilah tinggi mana pun Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan membuatkan kita anggap Nabi itu anak Tuhan. Kecuali ajaran Syiah, itu Syiah itu sesat. Itu tak masuk dalam perkara ni. Tak termasuk. Sebab Allah Ta'ala telah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang telah berlaku pada. Sebab itu orang tak beriman. Nak cakap apa? Mana kita boleh samakan dengan orang tak beriman seperti Nasrani dengan Yahudi itu? Kita ni orang nak beriman. Bila beriman, syahadah kita itu pun dah cukup dah. Syahadah kita itu dah cukup. Kita takkan menyamakan ataupun mengatakan Nabi itu anak Tuhan ataupun sama dengan Tuhan kita. Ya, kita kagum dengan Nabi itu sebab hanya satu-satunya perkara yang berkongsi perkataan hanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu salawat. Allah selawat, malaikat selawat, orang beriman pun selawat. Inna Allah wa malaikati yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu. Maknanya perkataan itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengangkat setinggi-tingginya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kita tetapi Allah Jalla Jalaluh, yang mengangkat Nabi pada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj. Siapa yang angkat Nabi setinggi itu? Tak boleh nak kagum lagi ke? Sampaikan Nabi pergi ke tempat munajat yang special untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Jibril pun tak boleh nak pergi. Wahai kekasih Allah, sampai sini saja aku dapat menemani. Kalau aku masuk ke depan lagi beserta kamu, nescaya terbakarlah aku. Tak kagum lagi ke dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehebat-hebat ciptaan,
Sehebat-hebat manusia yang ada atas muka bumi ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pula kita nak kata Nabi anak Tuhan ke nanti boleh jadi tak. Sungguhlah yang tukang ceramah tu sungguh pendengar depan dia mengaji tauhid. Dia tu sendiri kena ngaji tauhid. Tak lepas lagi lah tu. Orang yang mengaji sifat 20 ni tak cakap bicara benda tu. Bahkan sungguh lagi berselawat. Sungguh-sungguh nak dapat syafaat. Sungguh-sungguh kalau boleh nak mimpi jumpa Nabi. Kagum dengan Nabi sampai terasa selalu rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kasih kepada Nabi sebab Nabi kita boleh dapat Islam pada hari ini, beriman, mengaji ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Berterima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat. Semata-mata nak menegakkan la ilaha illallah, tiba-tiba mai dia kata jangan kagum sangat dengan Nabi. Dah kenapa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, mana rasa kasih cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak salah kagum. Ya, tantah dia lagi kagum. Anak dia setahun dah boleh bercakap. Hebat. Kagum adakah sama makna dengan beriman? Mengagumi dengan mengimani tak sama. Kita kagum dengan seseorang, dan seseorang itu siapa? Nabi Muhammad khairul khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah. Habis tak kagum dengan sebaik-baik ciptaan Allah, tak boleh. La ilaha illallah. Salah kita kagum dengan khairul khalqillah. Kagum tu bawa balik kepada Allah Ta'ala. Kagum kita tak terhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kagum kita dengan Nabi bawa kita kepada Allah. Habislah sampai situ. Itulah dia orang yang jelas tauhidnya, jelas ilmu akidahnya. Ya, nak bawa kepada kenal Nabi adalah dengan pewaris Nabi, ulama. Jadi itu jalan sampai kepada Nabi, teruslah pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagum kita dengan Nabi itu, kagum kita dengan kehebatan Allah yang telah menciptakan, yang telah menghantarkan, yang telah mendatangkan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi seorang itu membawa rahmat sekalian alam. Tak kagum lagi? La ilaha, tak boleh nak kagum. Yang hantar itu Allah. Kagum kita dengan Nabi bermaksud kagum kita dengan kehebatan ciptaan Allah. Bukannya sama kita nak tak logik lah. Ya, sangkaan-sangkaan itu adalah datang daripada orang, saya minta maaf sebut, yang memang tak jelas pengajian akidahnya. Sebab tu orang suruh mengaji sifat 20, tak mahu mengaji. Suruh mengaji sifat 20, sungguh-sungguh kata sifat 20 ilmu orang kafir. Duk kata sifat 20 ini falsafah barat. Duk kata sifat 20 ni macam-macam. Tak wajib, tak relevan. Allah. Perjuangan para ulama dulu menegakkan akidah adalah melalui metod, cara, manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kok mana kita memperendah-rendahkan pengajian sifat 20? Itulah jadi macam tu. Tak jelas akidahnya. Ya. Muka ada marah, tak ada kan?
muka tak ada. Muka tak ada marah. Nasihat. Baik. Boleh cikgu ya? Allah. Dah lah orang sekarang tak nak ngaji sifat 20. Dia pergi sibuk pula, jangan kagum kat Nabi lah, apalah. Dah lah tu. Ya. Umat Islam terutamanya di Malaysia ni, budak-budak muda, pemuda-pemudi jauh sangat dah. Ya. Kalau tanya, tahu tak sifat 20? Majoriti tak tahu. Ya. Kalau sembahyang tu ada yang tahu, cumanya ramai yang tak sembahyang tu cerita lain. Dia tahulah sembahyang tu, kurang-kurang Jumaat dia pergi. Walaupun sembahyang fardu dia tak sembahyang kadang-kadang. Ada tu bulan puasa je, itu pun tarawih je dia pergi. Tahu juga sembahyang tu. Tapi bila ilmu akidah, tauhid, bukan orang muda je yang ramai tak tahu, orang tua pun ramai tak tahu. Lepas tu sebut, alah tak apa, kita buat je apa yang dia suruh. Sembahyang, puasa, tak mengaji sifat 20 pun tak apa lah pula. Boleh cakap lagu tu. Ya, seolah-olahnya ayat dia itu kalau kita terjemahkan, alah kita semayang je lah, tak payah kenal Allah Ta'ala tu siapa, janji semayang. Logik macam tu. Ya Allah, itu namanya tak bersyukur. Orang bagi kita tiap-tiap hari buka pintu rumah, tengok, ada makanan. Buka pintu rumah, ada duit. Tak ada rasa ke nak kenal siapa yang bagi tu? Siapa yang bagi ni? Yang kita ni, siapa yang bagi kita Islam ni? Siapa yang bagi kita hidup ni? Siapa yang bagi kita iman ni? Tapi tak nak kenal dia. Itu orang tak bersyukur. Orang yang tak bersyukur dan tak reti bahasa, itu aja. Jadi kenal Allah Ta'ala itu barulah kita rasa seronok dalam beribadah, barulah timbul kasih untuk beramal tadi. Kalau tak, cuba tanya cik, kalau sembahyang tak wajib, agak-agak buat tak? Kalau sembahyang, kalau macam ni, kalau sembahyang bukan perkara yang wajib, diwajibkan pada kita, agak-agak kita buat tak? Memang tak buat tu. Habis boleh pula cakap, alah janji sembahyang. Kalau sembahyang tak wajib, tak payahlah buat. Macam tu lah. Habis tak payah kenal siapa yang bagi hidup. Tak payah kenal lah. Buat apa nak kenal? Macam tu. Rosak pemikiran. Tapi ramai macam tu. Cukup dah. Kita sembahyang 5 waktu, puasa, bayar zakat, cukup lah. Nak kenal Allah Ta'ala buat pun tak malu dia cakap macam tu. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya? Busy, sibuk dengan kerja, tak ada masa ya. Yalah, sibuk sangat kan. Dia lupa tu siapa bagi dia kerja, siapa yang bagi dia masa, siapa yang bagi dia hidup. Yang bagi hidup tu sebelum kerja, sebelum apa semua tu, lihatlah kewujudan diri kita yang bagi kita hidup ni. Bawa-bawalah sedar. Kembalilah balik kepada asal. Mengenal Allah Ta'ala itu adalah wajib. Kenal ni pencipta diri kita ni. Kenal dengan ilmu dulu. Dah dapat ilmu,
kemudian resapkan dia, amalkan dia, jadilah dia itu darah daging. Jadilah kita orang yang benar-benar mengenal pencipta diri kita. Ya, kita dah tak pandang dah wajib, sunat apa semua itu. Kita pandang kita hamba. Kita memang nak buat perkataan yang timbul daripada dalam diri itu pun dah lain. Saya nak sembahyang. Saya kasih, suka untuk sembahyang. Ya, yang sekarang ni ramai kita, aduh, kena sembahyang. Saya kena sembahyang. Perkataan tu sendiri dia sudah ada sudut keperatusan keterpaksaan. Perkataan tu, saya kena sembahyang, ada sudut terpaksa lagi tu. Belum betul-betul solid, mutlak nak sembahyang. Masih ada lagi peratus. Kena sembahyang, kena puasa, kena berat. Orang yang betul-betul dah sampai tahap kenal itu, tak ada kena-kena tak. Nak sembahyang. Ya, nasib baik sehari 5 waktu. Kalau yang semangat itu tak boleh dah sembahyang fardu. Jadi dia luahkan dengan sembahyang sunat pula. Dia kasih. Pasal dia kenal diri dia hamba. Jadi dia kasih. Dengar je panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah semangat dah, lain macam. Bergerak semangat. Ya, kita Allahu Akbar, Allah. Azan dah, aduh, baru nak letak kepala. Dah macam mana? Tara tu tak payah kenal Tuhan. Parah dah. Tara tu kata cukup sembahyang. Cukup lah. Tak payah lagi. Ya, kita boleh periksa. Ya, kita punya level diri kita macam mana. Sekurang-kurangnya ada pembakar semangat bila kita mengaji sifat 20. Sedar. Ngaji fiqh lagi, mengaji tasawuf lagi, bagi polish lagi. Ya, tasawuf tu bagi polish lagi, bagi cantik. Ya, sebab itu para sahabat, ya, rahat mereka bukan tidur. Rahat mereka bukan letak badan atas tilam ke. Sudah, itu rahat kita. Rahat mereka dengan solat. Nabi sebut, arihna biha ya Bilal. Yani arihna bis salah ya Bilal. Rehatkan kami dengan sembahyang. Waktu dah masuk. Ya, jadi Nabi kata waktu dah masuk. Arihna, rehatkan kami. Biha maknanya dengan solat. Maknanya Nabi suruh Bilal azan. Bila pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dah habis. Mana pula dah ni. Dah belum ni, isyak dah masuk dah ke? Kan begitu. Jadi rehat para sahabat dalam tu dia dapat recharge. Sembahyang mereka tu mereka punya recharge. Sebab Allahu Akbar, tenang, rehat. Semua ni rehat. Ya. Kita lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lega. Lega. Macam penat sangat sembahyang tadi dah. Ya, sahabat tak begitu. Sahabat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak ready untuk khidmat. Semangat. Ya, kita relax dulu, duduk dulu.
Kena pula tarawih 20 rakaat kena pula imam Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah aja dekat seminit. Letih jemaah macam ni kan. Itu yang bila tu imam nak habis surah kedua baru dia angkat takbir. Dia punya duduk tunggu tok imam kan. Tok imam nak habis baru dia bangun. Dah nak rukuk dah bagi. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Imam dah rukuk, senang dia. Punya lama dia rehat dulu. Itu nak cerita tentang bila orang yang sudah sampai kepada mengenal Allah Ta'ala itu ibadahnya manis, ibadahnya bukan lagi kena buat, tapi dia nak buat, kasih untuk buat. Ya. Tadi ni baca ke tak baca sebenarnya? Aduh, baik. Tadi hukum taklifi. Hukum taklifi tadi dia ada 5, iaitu wajib, sunat, haram, makruh, harus. Kemudian hukum wad'i. Hukum wad'i ni hukum, kalau diterjemah sini, hantaran. Itu hantaran tu maksudnya hukum yang diletakkan. Ya. Maknanya titah perintah Allah yang diletakkan bagi tiap-tiap satu daripada hukum taklifi yang 5. Wajib yang 5 je lah kan. Wajib, sunat, makruh, harus, haram tadi tu. Tiap-tiap satu ni dia ada hukum wad'i dia panggil. Ya, kenapa wajib? Apa sebab wajib? Apa syarat wajib? Itu hukum wad'i. Apa yang membatalkan yang wajib, itu namanya hukum wad'i. Dia pecahan pada situ. Ya. Dengan keadaannya sebagai sebab, contohnya sebab wajib, syarat bagi yang wajib, mani' itu tegahan kepada buat yang wajib tadi tu, sah perbuatan yang wajib ataupun batal perkara yang wajib. Itu namanya hukum wad'i. Ya, nanti kita akan bicaralah. Tiap-tiap satu hukum terbahagi kepada 5. 5 darab 5 equal sama dengan 25. Nanti kita akan pergi pada huraian dia. InsyaAllah saya pun ada hal sikit lagi. Tapi sebelum kita tutup majlis, ada soalan nak bertanya? Ya. Kemunculan tapi dia tak mewajibkan ganti solat, tapi dia wajib ganti puasa. Tapi kan setengah pandangan lah dia ada bidang sosial, ada wanita ni dia ganti juga solat dia. Dia kata macam pulang pandangan Islam dalam hal hukum lah. Dia menggantikan solat yang tak dapat dibuat tu. Memang tak wajib pun kan, hanya puasa je yang wajib ganti. Tak boleh, sebab ada tu sebahagian mengatakan hukumnya boleh jadi makruh ataupun sampai kepada haram disebabkan melakukan sesuatu ibadah tanpa ilmu. Ya, dia buat itu, ibadah dia itu tanpa ilmu, boleh jadi tidak sah ibadah kita itu. Ya, boleh jadi tidak sah ibadah. Jadi kalau dia buat juga, ya, jadi solat dia tu sama ada dia jadi solat mutlak ataupun dia jadi qada. Solat qada yang dia sudah tertinggal
tetapi bukan disebabkan oleh uzur. Ya, sebab uzur solat tak wajib qada. Uzur solat tak wajib qada. Period tak wajib qada sembahyang. Ya, tapi kalau puasa wajib qada kerana puasa hanya setahun sekali. Jadi itu kelonggaran yang Allah Ta'ala bagi kepada perempuan yang beruzuran, ya, yang mana tempoh uzur dia tu solat yang ditinggalkan tak wajib qada, tetapi puasa yang ditinggalkan wajib qada. Ya, boleh ya. Jadi tak boleh lah. Ya, jadi tak perlu pun dia rasa macam tu. Sebab rasa dia itu rasa yang berpandukan kejahilan, tak dikira lah. Sepatutnya kena dengan ilmu. Kalau dia buat juga atas niat dia ganti yang itu, ulama kata boleh jatuh haram. Sebab itu bersalahan dengan hukum yang telah tetap. Kalau niat dia ganti yang masa dia period tu, haram, menyalahi hukum. Bila menyalahi hukum, hukumnya haram, tak boleh. Tapi kalau niat dia ganti yang dia tinggal dulu-dulu, bukan sebabkan waktu period, itu tak boleh. Itu memang hukum dah jelas beritahu begitu. Sebab dia sudah menyalahi hukum yang ditetapkan, maka hukumnya haram. Sebab itu rasa kita ni boleh jadi betul dan rasa boleh jadi tak betul. Sebab itu perlu pada ilmu untuk menguruskan pemikiran, perasaan dan perbuatan kita. Sebab itu ilmu menguruskan pemikiran, iaitu ilmu tauhid. Ilmu menguruskan perasaan, ilmu tasawuf. Ilmu untuk menguruskan perbuatan kita itu adalah ilmu fiqh, amal kita. Ya, jadi ringkasnya begitulah, insya-Allah. Mudah-mudahan ada persoalan lain. Tak ada. Pasal tadi dah azan Mekah tadi. Allah Subhanahu wa taala alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين. سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة.